Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Selamat kita bertemu kembali dalam siri penghayatan kita pada sirah Nabi junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah dalam siaran ini yang merupakan bahagian kelima dari perang Tabuk, suatu peperangan yang terakhir yang dipimpin oleh Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa kepada kemenangan di pihak orang-orang Islam apabila berjaya menyekat tentera Rom dari menguasai semenanjung tanah Arab melalui kawasan Tabuk, iaitu yang bersempadan antara Arab Saudi dengan Jordan sekarang ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, setelah kita menghayati sebab-sebab terjadinya perang, bahkan persiapan-persiapan peperangan Jaisul Usra, ajakan dan seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Madinah termasuk orang-orang munafik untuk ikut serta dalam peperangan, sokongan yang diberikan oleh para sahabat, dan bagaimana dalam perjalanan keberangkatan menuju ke Tabuk itu, dan bila sampai di Tabuk, apa yang Nabi lakukan ke atas penduduk Tabuk itu sendiri, yang merupakan orang-orang, majoriti mereka adalah orang-orang Arab yang beragama Nasrani dan sebagainya, kerjasama yang dibuat oleh Nabi dengan mereka. Dan kemudian bila pulang daripada Tabuk ini, Nabi SAW menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan kegagalan beberapa sahabat. Antaranya itulah yang kita sentuh dalam siaran yang lalu, iaitu sahabat-sahabat yang bertaubat kepada Allah kerana tidak ikut serta dalam peperangan, namun mereka ini dipulaukan oleh masyarakat Islam Madinah, dan taubat mereka ditangguh, ditunda pengampunannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat seumpama Ka'ab bin Malik dan sebagainya. Tinggal satu persoalan yang insya-Allah akan sama-sama kita hayatinya dalam siaran ini, iaitu isu Masjid Dhirar. Kita himbau semula muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah dalam melaungkan dan menyeru orang-orang untuk menyertai peperangan Tabuk ini. Antara mereka yang meminta pengecualian dengan alasan yang diberikan, termasuklah orang-orang munafik. Mereka memberikan alasan bahawa mereka sedang membina masjid, yang mana telah pun sama-sama kita maklumi Nabi menerima keuzuran mereka ini. Maknanya alasan mereka ini Nabi terima. Bikin masjid apa? Satu perkara yang mulia. Bahkan Nabi berjanji untuk mendirikan solat di dalam masjid tersebut bila mana Nabi pulang dari Tabuk, iaitu bila dah siap semualah, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sewaktu dalam perjalanan dah nak masuk Madinah, Allah mengutuskan malaikat untuk menyampaikan firman Allah kepada Nabi. Itulah yang ingin kita hayati. Firman Allah dari surah At-Taubah ayat 107.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, insya-Allah kita cari sedikit pencerahan dari ayat ini. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا. Dan di antara orang-orang munafik itu juga ialah orang-orang yang memberikan alasan membina masjid dengan tujuan pertama, dirara. Daripada firman Allah inilah sebab itu dalam kitab-kitab sejarah disebutkan masjid dirar. Makna dirara adalah membahayakan keselamatan orang-orang Islam. Ini yang pertama. Wa kufra, dan menguatkan keingkaran atau kekufuran mereka. Kita lihat dua alasan ini dulu, ataupun huraian pencerahan daripada Allah menyatakan bahawa orang-orang yang menjadikan masjid itu sebagai dirara, yang boleh mendatangkan bahaya kepada keselamatan orang-orang Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, masjid pada dasarnya bukan hanya sekadar di zaman Nabi saja. Masjid fungsi utamanya adalah tempat untuk ibadah. Ibadah adalah cara untuk mencari kedamaian dan ketenangan jiwa. Bermakna, bila kita dirundung, contoh saja, kerunsingan, carilah masjid untuk kita beriktikaf di dalamnya, untuk kita solat di dalamnya, untuk kita mengaji di dalamnya. Jangan pergi bar, jangan pergi pub, jangan cari hiburan-hiburan yang melalaikan yang sifatnya sementara. Sebab kedamaian itu adalah yang kita cari untuk jiwa kita. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, masjid adalah tempatnya. Tapi bila mana kedamaian itu tak ada, maka ia boleh memberikan sesuatu yang sebaliknya, menyebabkan orang-orang Islam ini tidak merasa selamat. Bayangkan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita dah pun sama-sama melalui sejarah ini, peristiwa Fathu Makkah. Nabi bila mana masuk ke Makkah dengan pakaian perang bagi pembebasan kota suci Makkah, berpunca daripada pembelotan yang dibuat oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Bab ini telah pun kita laluinya, kita hayatinya dalam siaran Fathu Makkah untuk beberapa siri. Maka Nabi mengarahkan kepada penduduk Makkah, siapa yang nak selamat masuk ke rumah Abu Sufyan. Abu Sufyan pemimpin mereka kan? Siapa nak selamat masuk ke masjid. Masuk ke masjid. Sebab ini dasarnya, masjid adalah tempat yang selamat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada dicatatkan dalam lipatan-lipatan sejarah di mana dalam Perang Dunia Kedua, apabila tentera Jepun menyerang, maka orang-orang kampung mencari tempat perlindungan. Maaf cakap, termasuklah mereka yang bukan Muslim. Lalu mereka memikirkan di mana ya tempat yang paling selamat. Mereka masuk ke masjid. Masuk ke masjid. Bila tsunami melanda Aceh,
banyak berita-berita dikhabarkan bahawa antara yang terfikir di benak orang-orang yang nak mencari tempat perlindungan adalah masuk ke masjid. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini fungsinya. Jadi masjid ini adalah tempat kedamaian, tempat selamat. Maka apabila masjid itu diubah sifat asalnya, fungsi asasnya, iaitu boleh mendatangkan mudarat, boleh memberikan bahaya, bukan sekadar pada keselamatan saja, malah kepada yang lain, maka ia telah lari daripada tujuan asal. Sebab itulah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila mana, maaf cakap ya, bila mana pandemik COVID-19 ini berlaku, antara langkah-langkah yang dibuat oleh para penguasa mahupun yang mendapat, kata orang itu, persetujuan, malah perbincangan yang mendetail dengan pemimpin-pemimpin agama, antara langkah-langkah yang dibuat, masjid perlu ditutup sementara. Termasuk Masjidil Haram itu sendiri perlu ditutup. Sebab takut-takut masjid dijadikan tempat penularan wabak. Sebab orang berhimpun kan. So, jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini yang pertama, walladzina ittakhadhu masjidan dirara, yang boleh membahayakan, wa kufra, dan juga menguatkan keingkaran mereka sesama sendiri. Maknanya mereka ini tidak beriman, tidak mahu beriman. Ya, kalau kita balik kepada ayat ini, ia merujuk kepada sikap orang-orang munafik. Mereka ikut program-program yang diatur oleh Nabi. Malah perbincangan-perbincangan dalam persiapan perang pun yang dibuat oleh Nabi. Seumpama penglibatan mereka dalam perbincangan tentang persiapan perang Uhud itu sendiri. Orang-orang munafik ni daripada awal lagi dah buat macam ni. Tapi mereka menyimpan kekufuran mereka. So, ini yang kedua. Sepatutnya kekufuran itu dibuanglah. Kita bila mana mendengar khutbah, khatib menyampaikan khutbah, kita bila mana mendengar syarahan, ustaz ataupun ustazah menyampaikan syarahan, kita akurlah. Sesuatu yang kita minat, yang kita suka, yang ada dalam mindset kita, bila mana ianya terbukti tak betul, terbukti tersilap, perbetulkanlah seperti mana saranan ustaz ataupun ustazah ataupun peringatan oleh khatib tu. Tak seharusnya kita kekalkan keingkaran kita. Yang ketiga, wa tafriqan bainal mu'minin. Masjid Dirar ini juga dibangunkan dengan tujuan untuk tafriqan bainal mu'minin, memecah belahkan perpaduan orang-orang yang beriman. Masjid sepatutnya bila kita mendengar laungan azan yang sama, hayya 'alas salah, kita datang. Apa jua kita ini, latar belakang kita ini yang berbeza, perlu kita letak tepi. Kita ini seorang engineer ke, seorang businessman ke, seorang delivery food ke, seorang yang tugasnya begitu, seorang yang mungkin kedudukannya sebagai MP ke apa ke, ini semua kita tepikan. Kerana kita ini bersatu dan berpadu. Solat berjamaah pun di belakang imam yang satu. Tak boleh. Kalau imam ini, ustaz ini mazhabnya Syafi'i, kita mazhab Hanafi, tak nak ikut. Tidak. Dan ini tak berlaku kan dalam masjid-masjid kita. Walhamdulillah. So,
tafriqan bainal mu'minin, untuk memecah belahkan. Maksudnya masjid ini untuk kita bersatu. Itu yang Nabi SAW dalam suasana yang biasa, bukan suasana pandemik ni, suasana yang biasa, yang umum, Nabi bila mana nak mendirikan solat, Nabi katakan apa? Sawu sufufakum, iaitu ratakan barisan kamu, wataqarabu, rapat-rapat. Ya, ratakan, jangan ada seorang ke depan, seorang ke belakang. Rapat-rapat, jangan ada seorang kat sini, seorang kat sini. Tak boleh kena. Tak boleh kena. Aku punya baju ni bersih, dia tu nampak pakai baju kerja je, foto ke apa, bau lain macam agaknya, fahamalah. Tak, rapat. Itulah suasana umum lah kita katakan tadi tu. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tujuannya apa? Untuk kita bersatu. Kita ketepikan, kita buang segala bentuk perbezaan. Begitulah juga, maaf ya, kalau suami isteri ada pergeseran, ada perbalahan, nak selesaikan macam mana? Langkah pertamanya, solat berjamaah. Solat berjamaah. Suami imam, isteri makmum. Walaupun di satu segi kelihatannya macam suami ini bersalah dalam isu yang diperbalahkan. Isteri jangan take over lah, jadi imam ke apa. Tidak. Isteri tetap jadi makmum lah. Itu yang ketiga. Wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl, serta dijadikan tempat intipan, tempat untuk mengintip, liman haraballah, bagi orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya, min qabl, sebelum itu. Yang dimaksudkan orang yang memerangi Allah dan Rasulnya sebelum itu adalah orang-orang Yahudi. Maka orang-orang munafik ini mendirikan Masjid Dirar, tujuannya sebagai tempat untuk mereka ini mengintip, jadi spy. Jadi spy untuk orang-orang Yahudi. Apa yang Nabi ajarkan, apa yang Nabi cakapkan, apa yang Nabi rancangkan, apa umat muslimin nak buat, itu, ini dan sebagainya, mereka report. Mereka laporkan kepada pemimpin-pemimpin Yahudi itu. Jadi tempat ini dijadikan irsada, tempat intipan, untuk mereka memerhatikan, dan mana akhirnya membawa kepada permusuhan. Wala yahlifunna in aradna illal husna. So itu tadi 4. Masjid yang mendatangkan mudarat kepada orang-orang yang beriman. Masjid sebagai melambangkan kekufuran, keingkaran mereka yang berterusan. Masjid dengan tujuan untuk memecah belahkan antara orang-orang yang beriman, dan masjid dijadikan sebagai tempat untuk mengintip bagi pihak orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, iaitu orang-orang Yahudi. Wala yahlifunna. Ini semua mereka lakukan dengan mereka ini berani bersumpah dengan mereka mengatakan, in aradna illal husna. Kami lakukan ini semua tidak lain kecuali adalah kebaikan. Itu ciri, watak, sikap orang-orang munafik. Sanggup mengatakan, buat, malah bersumpah, yang kita buat ni baik apa, ini masjid kita buat baik. Dan di penghujung ayat 107 ini Allah mengatakan,
wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Padahal Allah menyaksikan. Allah menyaksikan. Maknanya Allah juga buat pengakuan innahum lakadzibun. Sesungguhnya mereka ini merupakan para pendusta. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu ayat 107 yang Allah jelaskan tentang Masjid Dirar ini. Maka datanglah arahan Allah. La taqum fihi abada. Jangan sekali-kali engkau solat di dalamnya abada, buat selama-lamanya. Maknanya bukan hari ini saja, bukan baru balik dari Tabuk ini saja, tidak, tapi buat selama-lamanya. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaum. Masjid yang dibangunkan, yang dibina atas dasar takwa sejak daripada hari pertama lagi, iaitu maksudnya masjid yang dibina atas dasar takwa dari hari pertama Nabi tiba di Madinah. Masjid apa tu? Masjid Quba. Itu kata Allah. Masjid yang dibangunkan atas dasar takwa. Sejak daripada hari pertama kamu tiba di Madinah ini, wahai Muhammad, ahaqqu an taquma fi. Lebih berhak untuk kamu dirikan solat di dalamnya. So Masjid Dirar, masjid yang dibina oleh orang-orang munafik itu, la taqum fihi abada. Jangan sekali-kali kamu solat di dalamnya. Ini masjid yang lebih sesuai. Masjid yang dibina atas dasar takwa. Itu lebih luas. Lebih sesuai, lebih layak untuk kamu dirikan solat. Dan di dalamnya kata Allah, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di dalamnya, iaitu dalam Masjid Quba ini, masjid yang dibina atas dasar takwa ini, terdapat orang-orang yang suka mensucikan jiwanya, membersihkan hatinya. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah amat cinta, amat mengasihi orang-orang yang suka mensucikan, membersihkan diri mereka, zahir dan batin. So inilah masjid yang sepatutnya kamu dirikan solat di dalamnya. Bukan Masjid Dirar. Sebab di dalam masjid yang dibina atas dasar takwa ini terdapat orang-orang yang ingin mensucikan jiwanya. Alah, inilah dia. Masjid, tempat untuk mendapat ketenangan, tempat untuk mensucikan jiwa kita. Sebab itulah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini fizikal masjid. Dan ini banyak terkait dan terkandung dengan program-program yang diadakan dalam masjid. Dalam proses mendapat ketenangan, dalam proses untuk mensucikan jiwa. Itu terkait dengan program-program, aktiviti-aktiviti yang diadakan oleh masjid tersebut. Jadi bila kita kembali ke isu Masjid Dirar ini, bila malaikat menyampaikan firman-firman Allah dari surah At-Taubah ayat 107 dan 108, maka Nabi kemudiannya mengarahkan masjid ini dibakar. Dibakar, dah dibina tu, dibakar. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sebagian riwayat menyatakan dirobohkan. Kita dapati bahawa inilah masjid yang tujuannya adalah untuk menyatu padukan, untuk mencari kedamaian, mendapatkan ketenangan. Perlu kita jaga, perlu kita terus menghidupkannya. Ini tanggungjawab kita sebagai orang-orang yang beriman. So muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dengan ini kita berada di penghujung sirah bahagian perang Tabuk.
InsyaAllah kita akan bertemu dalam lain siaran dengan tajuk yang lain pula, iaitu yang berkaitan dengan sejarah hidup Nabi kita Nabi Muhammad SAW seterusnya selepas berlakunya perang Tabuk ini, insya-Allah. Terima kasih di atas kesudian bersama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.